Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Pels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Satu lagi cerita yang menarik. Satu lagi cerita yang panas. Sebelum ini kita dengar ada saja kepimpinan daripada pembangkang politik Pakatan Nasional yang antara menjadi top pemimpin-pemimpin paling top disebut di dalam media sosial. Mungkin karena kelantangannya bercakap dan memegang jawatan menteri besar bagi parti pembangkang, ataupun telah menjadi famous disebabkan isu kecurian REE di Kedah. Sosok Sanusi, Menteri Besar Kedah, yang tiba-tiba kita dengar nama Menteri Besar Kedah disebut ramai, dan kali ini mengaitkan saman RM 1 bilion. 1 bilion, geng. Jumlah itu kalau kamu kira bukan satu jumlah yang sedikit. Bayangkan RM 1 bilion berapa banyak. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, kalau benarlah Sanusi bakal disaman RM 1 bilion dan perlu membayar jumlah RM 1 bilion itu, adakah Sanusi bakal menjadi muflis ataupun mungkin perlu bantuan daripada mana-mana kepimpinan politik untuk membantu beliau membayar saman tersebut? Kita berbalik kepada satu perkongsian. Di SAT Group bakal saman Sanusi RM 1 bilion, di mana mereka memutuskan untuk mengambil tindakan undang-undang dengan menyaman MB Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi sebanyak RM 1 bilion. Pengerusi eksekutifnya Datuk Seri Azizul Tandek melalui hantaran di Facebook menjelaskan tindakan itu diambil susulan kenyataan Sanusi pada 7 November ketika sidang media di Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah. Di SAT Group memutuskan akan saman MB Kedah 1 bilion atas kenyataannya pada 7 November. Dalam sidang media pada 7 November, Sanusi mengharapkan syarikat yang berminat untuk mengambil alih pasukan bola sepak KDAFC agar benar-benar mempunyai kemampuan untuk menguruskannya. Jadi saudara-saudara, jumlah saman ini kalau benar Sanusi perlu bayar, adakah Sanusi selepas ini tidak lagi layak untuk menjadi Menteri Besar Kedah, tidak lagi layak untuk berada di dalam kepimpinan Pakatan Nasional, tidak lagi layak untuk disanjung oleh penyokong-penyokong PAS, dan yang paling teruk sekali, adakah beliau boleh diisytiharkan muflis? Berkaitan dengan isu ini, saudara-saudara, saya melihat satu komen daripada netizen. Itu kacang buat Sanusi. Cuma 1 bilion saja. Bagi Sanusi, jumlah itu kecil. Minta dengan atok boleh bagi, asalkan dia mahu menyalak macam Cegubat. Ini salah satu komen daripada netizen. Ini adalah pandangan daripada netizen. Mungkin cadangan kepada Sanusi untuk pinjam duit dengan Mahathir RM 1 bilion untuk membayar saman tersebut. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Pels Lifestyle, tuan-tuan dan puan-puan. Berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Baru-baru ini ada yang komen dalam video saya berkata, video ini tajuknya tipu. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sini saya terangkan. Berkaitan dengan berita ataupun berkaitan dengan ulasan yang saya buat. Karena ada satu komen yang berkata YB Munirah layak untuk jadi Ketua Menteri Sabah.
Kita coba dulu CM Sabah yang baru, yaitu daripada kepimpinan politik wanita. Nah, itu adalah pandangan dan komen daripada rakyat Malaysia, khususnya di negeri Sabah. Jadi saya menerima komen itu dan saya ulaslah. Karena YB Munirah sah dipilih jadi Ketua Menteri Sabah, tapi oleh netizen. Dipilih oleh netizen. Begitu juga Datuk Seri Syafiq Apdal. Beliau pun ada juga komen yang saya terima, mahu Syafiq Apdal untuk sekali lagi menjadi Ketua Menteri Sabah. Saudara-saudara yang saya amat hormati, berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah, akhirnya ini adalah keputusan dan kenyataan terkini daripada PM Anwar Ibrahim. Adakah berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah ini membolehkan ataupun berkemungkinan kerajaan negeri JRS dan juga PH mungkin ada sedikit miscommunication ataupun mungkin ada sedikit renggang sekiranya benar Ketua Menteri Sabah dan mana-mana adun di Sabah terlibat dengan skandal rasuah ini. Adakah kerjasama akan diputuskan dan sebagainya, kita pun tak tahu. Tapi berkaitan dengan isu skandal rasuah ini, tak benar ada usaha kekang siasatan rasuah adun Sabah, kata Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa tidak akan ada perlindungan dalam siasatan SPRM terhadap dakwaan skandal rasuah melibatkan beberapa adun Sabah. Bercakap di Dewan Rakyat, Anwar mengulangi kesungguhan kerajaan dalam memerangi rasuah dan berkata pihaknya tidak akan melindungi sesiapa. Kalau dimulakan dengan soal rasuah, langkah-langkah itu memang tegas. Saya tahu tak mudah kerana sukar untuk perangi rasuah bila melibatkan golongan maha kaya kerana ramai penyokong-penyokong mereka. Tapi saya dah diberi maklum oleh SPRM bahawa hal ini diteruskan, termasuk isu-isu berbangkit, terutama terakhir di Sabah. Itu dimaklumkan oleh SPRM. Siasatan sedang diteruskan dan adun-adun berkaitan telah dipanggil. Tetapi setakat itu saja yang saya boleh beri makluman. Tetapi tidak benar sama sekali kalau dikatakan ada usaha mengekang atau menyekat siasatan. Katanya semasa waktu soalan Perdana Menteri. Saudara-saudara yang saya amat hormati, bermakna Anwar tidak akan kompromi. Kalau mana-mana pemimpin besar di Sabah, wakil rakyat di Sabah yang terlibat dengan skandal rasuah ini, berjuta-juta kah, berbilion-bilion kah, kalau memang dah bersalah, Anwar tetap akan lawan. Nak kata, kalau Ketua Menteri Sabah bersalah, Anwar tidak akan segan-segan untuk memutuskan. Anwar tidak akan segan-segan untuk rasanya bukan memutuskan kerjasama bersama kerajaan negeri Sabah, kepimpinan parti JRS, tetapi mungkin akan menyokong tindakan supaya Ketua Menteri Sabah dikenakan tindakan undang-undang. Saudara-saudara yang saya amat hormati, mungkinkah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan terus menangkap mana-mana jerung perasuah? Silap-silap Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sudah menerima senarai adun-adun rasuah ini. Jadi kita nantikan saja apa keputusan terkini.